KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua calon-calon SPM 2021? Kita tahu tidak lama lagi anda semua akan menduduki peperiksaan SPM. Ini hari ini anda bersama dengan saya Cikgu Akmal Nazri yang akan mengajar baca betul-betul apa dia sukses SPM 2021 pecotan reka cipta kertas 1. Siapa sini ada masalah bagi mata pelajaran reka cipta? Jangan gusar, jangan takut. Saya yang akan ajar anda semua. Kalau saya yang ajar, mungkin agak sukar di situ ya kerana kita akan bersama dengan seorang guru. Beliau ini memang terbaiklah. Sebut saja mata pelajaran reka cipta, dialah orangnya. Siapakah orang itu? Kita bersama dengan jom tengok dulu profil guru hari ini. 1 kalau tambah dengan 3. Oh, ini kan? Baik, kita bersama dengan Cikgu Dia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Iya, Cikgu sihat? Alhamdulillah Akmal sihat. Alhamdulillah. Cikgu, ini Cikgu kan, ramai kawan-kawan saya yang mengambil mata pelajaran reka cipta ni, diorang kadang agak samar-samar macam tu Cikgu. Macam mana kita nak menjawab mata pelajaran reka cipta ni Cikgu? Sebab ada yang mengatakan, ya kita tahu format pun sudah berubah, berbeza kan. Mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada kami semua, terutamanya bagi calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran reka cipta ni Cikgu. Boleh kongsikan Cikgu? Boleh. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Saya Cikgu Dia daripada SMK Putrajaya Pisin 81. Jadi hari ini Cikgu akan berkongsi dan kita akan mengulang kaji mata pelajaran reka cipta kertas 1 yang mana murid-murid akan menduduki mata pelajaran tersebut pada 8 Mac 2022. Alright. Jadi sebelum tu kita akan tengoklah ulang kaji. InsyaAllah dapat bantu anak-anak murid untuk berjaya menjawab dengan baiknya untuk kertas 1. Amin. Amin. Okey. Untuk seperti yang diketahui bagi calon-calon reka cipta, dalam reka cipta kodnya adalah 3763. Okey, dalam reka cipta dia terkandung 2 kertas, iaitu kertas peperiksaan bertulis, 3763 strok 1 dan satu lagi adalah 3763 strok 2. Yang kertas 2 ni adalah kerja khusus yang mana murid dah pun melaksanakan kerja khusus tersebut pada sehingga Disember 2021. Tahniah cikgu ucapkan. Jadi, kali ini murid bolehlah berfokus kepada kertas 1 SPM yang mana terkandung 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B membawa kepada 100 dan wajarannya adalah 70%. Baik. Untuk kertas 2, murid pun dah siapkan folio dan artifak yang membawa kepada 60 iaitu 30%. Jadi, penambahan kertas 1 dan kertas 2 itulah markah yang akan murid perolehi dalam peperiksaan SPM nanti. Hari ini kita akan mengulang kaji, pelajari iaitu kertas reka cipta SPM 3763 Palang 1, iaitu masa yang diperuntukkan untuk menjawab adalah 2 jam 30 minit. Jadi, harap kali ini kita akan belajar murid bolehlah fokuskan tempoh masa yang diterhadkan ataupun cadangan masa untuk bahagian 2 bahagian ini. Dalam bahagian A mengandungi 20 soalan. Dalam bahagian B pula adalah 4 soalan. Kita tengok pada bahagian A, cadangan masa diperuntukkan adalah 60 minit. Bahagian A ni banyaknya soalan iaitu mengingat dan memahami. Dan di sini dah murid-murid ataupun calon kena ingat dan faham apa yang dah pelajari dalam semua topik dalam reka cipta. Baik. Kemudian bahagian B ada 4 soalan yang mana dia ada struktur yang berangkai, yang ada jawab soalan dan soalan yang sekali iring dengan dia lah. Tempoh masa adalah 90 minit. Ini adalah soalan panjang yang mana murid kena memahami, mengaplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Dasar dia reka cipta kan, murid-murid memang kena mencipta. Betul, cikgu. Soalannya banyak bahagian B adalah soalan jenis sederhana dan
tinggi. Okey. Dalam ujian ini, kita dah pelajari semua meliputi pelajaran tingkatan 4 dan 5 yang mana terkandung 16 topik dan semuanya kena ingat dan faham dan serta soalan yang memang semua ada. Itu penerangan untuk kertas SPM Reka Cipta 3763/1. Baik, itu dia yang mana tadi Cikgu Dia dah menerangkan serba sedikit secara ringkas mengenai format sebenar kertas bagi mata pelajaran Reka Cipta. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita nak tengok pula bahagian A dan saya pasti ini merupakan bahagian yang murid-murid di luar sana kena meletakkan 100% fokus. Sebenarnya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecotan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Dia yang akan menerangkan anda bahagian A bagi mata pelajaran Reka Cipta. Cikgu, jom kita sambung cikgu, kita nak tengok bahagian A ni macam mana kita nak dapat markah penuh. InsyaAllah, silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, jadi kali ni cikgu akan cuba dahulu fokuskan bahagian A. Ingat yang murid-murid, bahagian A ni merupakan soalan yang kena mengingat dan memahami dan menulis balik apa yang telah dipelajari berdasarkan soalan yang dinyatakan. Okey, dia ada 20 soalan mengandungi 50 markah. Okey, cadangan masa diperuntukkan adalah 60 minit. Jadi gunakan masa yang seeloknya untuk menjawab bahagian A ini. Okey, dalam bahagian A, dia merangkumi macam cikgu cakap tadi, kesemua topik RC yang telah pelajari dalam tingkatan 4 dan 5 ada 16 topik. Okey, soalannya bentuk ringkas iaitu record thinking, maksudnya kena ingat dan faham. Okey, dan soalannya bukanlah supply type. Maksudnya dia tak ada jawapan di atas dan murid isi tempat jawapan. Okey, memang murid kena ingat langsung. Okey. Kemudian tulis pada ruang yang disediakan. Yang ni kita akan tengok balik apa kesannya kalau murid ataupun calon tidak menulis pada ruang yang ada, pada ruang jawapan. Okey, selalunya untuk bahagian A, 1 markah untuk 1 jawapan. Dan cadangan skor sekurang-kurangnya 40 markah. Okey. Minta maaf slide. Tak apa cikgu. Okey, tadi kita dah tengok dah. Sekurang-kurangnya 40 markah cikgu Ya. Okey. Okey, kejap ya. Boleh cikgu. Okey. Kita tengok 40 markah untuk mendapat markah yang ni lah. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, soalan ni adalah nyatakan elemen reka bentuk pada imej grafik ni. Okey, ini adalah soalan elemen yang mana murid pun dah pelajari dalam bab 2 asas reka bentuk dalam Reka Cipta. Okey, kita tengok contoh jawapan dan contoh soalan dan jawapan pada murid. Okey, contoh jawapan. Okey, jadi kita tengok adakah betul jawapan tersebut. Salah. Kenapa? Dekat asas reka bentuk dalam Reka Cipta, kita dah pelajari 2, iaitu ada prinsip dan elemen. Mungkin di situ murid keliru dengan istilah prinsip dan elemen. Okey, kemudian dekat sini salah sebab murid mengubah istilah, iaitu membuat imbuhan tambahan. Pun salah sebab dapat membuat maksud yang berbeza. Kemudian di salah sini, walaupun ada jawapan yang betul, tetapi membuat 2 jawapan boleh menyebabkan murid kehilangan markah. Dia kata, alamak, dia tak yakin. Jadi dia buatlah 2 jawapan. Walaupun salah satunya betul, tetap dikira salah. Jadi elakkan ketika menjawab, jangan jawab 2 jawapan pada satu ruangan. Boleh menyebabkan kecuaian dan boleh menyebabkan kehilangan markah. Jadi kalau untuk cara nak menjawabnya adalah kena ingat nama istilah yang betul dan tepat. Okey, dalam elemen reka bentuk dalam Reka Cipta, kita dah pelajari 7. Yang ini wajib ingat ya. Okey. Dan jangan keliru dengan subjek yang lain untuk elemen dan prinsip. Okey, ini contoh kalau nak jawab pada soalan seperti ini. Okey, kemudian kedua, faktor pemilihan. Nyatakan faktor pemilihan reka bentuk berdasarkan kriteria berikut. Okey, ini antaranya contoh jawapan. Okey, kita tengok. Kenapa salah? Okey, sebabnya murid menambah, mungkin jawapan dia kata menambah istilah. Walaupun lebih kurang sama,
Tetapi tambah istilah boleh menyebabkan maksud yang berbeza. Jadi boleh kehilangan markah di situ. Kemudian mengubah nama istilah. Ini adalah fakta. Bendanya awak dah pelajari. Faktor pemilihan reka bentuk. Salah. Kemudian mengubah kepada maksud yang sama. Dia kata, alamak, dia ingat dia tulis benda yang disahkan. Okey, tetapi dia tak mengikut faktor pemilihan reka bentuk, maka tetap dikira salah walaupun kata ala lebih kurang sama. Tak boleh ya. Okey. Jadi caranya untuknya lah kena ingat ada 12 faktor pemilihan reka bentuk. Okey, jadi nama istilah kena betul dan tepat sebab ini adalah fakta memang kena ingat. Okey, murid-murid kena ingat faktor pemilihan reka bentuk dan kriteria dia. Takut kadang-kadang ada yang keliru. Jadi kena ingat dan hafal dan memahami. Okey. Okey Akmal? Boleh cikgu. Okey, kemudian seterusnya soalan nyatakan perisian lukisan terbantu komputer. Okey, berdasarkan logo perisian berikut. Okey, ini topik murid yang dah pelajari dalam tingkatan 5. Okey, bab 1. Okey, murid kena kenal pasti logo dan nama perisiannya. Okey, kita tengok jawapannya. Salah. Sebabnya ejaan nama salah walaupun lebih kurang sama je sebutan tetap dikira salah sebab dia adalah fakta. Kemudian yang ni pun salah. Ataupun jawapan yang tak lengkap. Sebab mungkin ini perkataan yang umum. Sketch tu apa? Umum. Jadi tak boleh juga. Okey, kena ingat nama perisiannya. Macam tadi inventor kan, inventor, tapi jawapan betul lah inventor. Okey, kena pastikan nama istilahnya betul dan tepat. Macam tadi AutoCAD. Sebenarnya yang ni dia punya tulisan pun kena tengok sama macam yang dah pelajari. Besar ke kecil kena betul-betul ingat sketch. Tadi dia sketch dia tak lupa up punya. Kena ingat nama-nama perisiannya. Okey, yang penting hafal dia punya logo. Okey, logonya dan nama perisian tersebut. Baik. Okey, seterusnya. Okey, menunjukkan sebuah model olokan. Okey. Kat sini tengok kehendak soalan. Dia kata nak 2 faktor yang diberi perhatian dalam penilaian model olokan. Baik. Okey, model olokan ni murid dah pelajari dalam bab 7. Okey, boleh tengok balik. Ingat balik bab 7 tingkatan 4. Okey, kita tengok jawapannya. Salah. Kenapa? Murid keliru antara ciri dan penilaian untuk model olokan. Dalam model olokan kena ingat ciri, kemudian kena ingat bahan dia dan satu lagi mungkin kena ingat penilaian. Bila dah hasilkan model olokan nak buat penilaian, apa yang perlu diberi perhatian. Baik. Kemudian mengubah nama istilah. Pun dia tukar je alamat, mungkin rupa bentuk dia tulis. Tak boleh juga. Okey, cikgu. Satu lagi. Kalau saya nak tanya, dekat situ dia ada tulis menambah garisan sendiri untuk tambah jawapan lain. Maksudnya kalau kita nak tambah pilihan jawapan pun memang tidak boleh sama sekali ke cikgu? Tak boleh sebab dia dah minta 2 faktor. Tak boleh jawab 3. Tengok kehendak soalannya, baca soalan betul-betul. Kalau dia kata nak 2, letak 2. Okey. Walaupun kalau pilihan jawapan tu saya dah tulis contohlah tidak berfungsi. Saya dah tulis pakai pen ni. Alamak, silap pula kan. Saya potong je, tulis pula jawapan di bawah garisan nombor 2 tu. Adakah ia masih lagi dikira salah cikgu? Okey, kita tengok contoh jawapannya. Okey Akmal. Kalau lah katakan okey dah tulis dah kat sini. Okey, kalau ada 2 faktor kat sini. Kemudian katakan Akmal kata tadi, alamak salah nak padam. Potong macam tu saja. Tetapi ada ruang. Kalau ada ruang lagi di bahagian tepi, tulis di tepi. Kalau tak, tulislah bahagian atas. Kalau lah kata dah panjang tulis jawapan asyik kan. Potong je. Kan. Kemudian tak ada ruang lagi dah. Okey, bolehlah pilihan terakhir jawab di dalam bahagian bawah. Tapi kena ingat ya murid-murid, tulis nombor jawapan. Kalau lah kata dah potong semua, tulis nombor jawapan supaya yang tu tahulah ini adalah jawapannya. Kalau hanya tulis sahaja, kita tak tahu apa maksudnya. Mungkin boleh kehilangan markah. Okey, itu saya rasa tips kepada calon-calon SPM juga kan. Kalau kata alamak dah tulis panjang, kata entah tak ada ruang. Sebab kadang-kadang murid ni dia kata
nak ambil masa nak padam. Jadi senang cerita dia gariskan. Potong. Potongkan. Jadi kena ingat kalau menulis jawapan di bahagian yang bawah, pastikan di pada bahagian yang bawah, janganlah tulis atas pula. Boleh menyebabkan kekeliruan jugalah. Okey, kemudian itu antaranya kena ingat yang murid-murid, terutamanya calon-calon, pastikan jawab pada ruangan jawapannya. Okey. Ini adalah penilaian model olokan yang mana ada 5. Okey. Seterusnya, nyatakan kelas sistem tuas berikut. Okey, dalam ruang yang disediakan. Okey, yang ini murid dah pelajari dalam bab 3 tingkatan 5. Bab sistem. Okey. Yang ni dia kata soalan, dia menunjukkan gambar produk dan kenal pasti. Nyatakan kelas sistem tuas tersebut. Okey, kita tengok betul ke jawapannya. Okey. Salah. Okay, sebab nama istilah yang tak lengkap dia letak 2. 2 ni adalah perkataan yang umum. Tak tahu apa maksudnya 2. Kemudian letak perkataan English pula. 3 pula. Okey, contoh jawapan 3. Okey, penggunaan istilah bahasa Inggeris yang tak tepat, tak boleh. Okey, kemudian mengubah istilah. Nombor 1 ni bersama umum. Jadi nak jawabnya kenalah tengok pada pengkelasan sistem tuas. Okey, kalaulah kata ada perkataan bahasa Inggeris dalam reka cipta, boleh tulis. Okay, kecuali murid memang tak boleh mengubah perkataan yang dah pelajari kepada bahasa Inggeris. Okay, sebab dalam buku teks ada istilah-istilah yang dalam bahasa Inggeris. Okey, contoh yang lainnya adalah ini, pengiraan. Pengiraan memang ada dalam soalan bahagian A, yang mana murid kena mengira berdasarkan soalan yang diberikan. Yang ni minta peratus margin. Tengok yang murid, dia kata peratus. Okay, kesilapan kat sini ialah, pertama murid tak menulis rumus. Sebab apa rumus tu penting? Sebagai panduan. Kalau kata keliru, dah tahu dah apa rumusnya. Okey. Kemudian kesilapannya ialah mungkin jawapan betul tetapi disebabkan dia tak tulis peratus, maka salah. Okey. Ada juga murid memang kalkulator dibenarkan bahawa ya. Bila murid dah kira, dia terus tulis jawapan pun boleh menyebabkan kehilangan markah. Sebab dia nak 3 markah, kena tunjuk jalan kerja. Okey, jalan kerja kalau boleh, kalau dia kata RM, ringgit Malaysia, tulis setiap formula yang dibuat. Okey, kemudian pastikan unit. Unitnya adalah RM, minta maaf. Itu unit dia 30% berdasarkan pengiraan. Kena tengok kehendak soalan. Kalau soalan kata letakkan penilaian harga, kena tengok harganya. Okey. Perkara yang perlu dititik beratkan dalam bahagian A ialah ni mana sekiranya soalan ada minta nama pereka cipta, pastikan betul dan tepat sebab ia ada fakta. Kita tak boleh tukar-tukar nama kan. Nanti salah fakta, salah jawapan. Kemudian istilah mesti tepat, merujuk buku teks RC. Okey, tak boleh campur takut CD besar yang keliru, kena tengok pada tajuk RC. Kemudian ejaan nama alatan mesin. Kalau soalan berkaitan dengan alatan mesin, kena betul. Kemudian pengiraan kos, kena tengok soalan kehendak apa, sama ada perlukan nilai simbol ataupun unit RM. Kemudian tidak menambah garisan jawapan. Ingat kalau yang cikgu cakap tadi, kalau tersalah pastikan nombor jawapan ditulis supaya tahu itu jawapannya. Dan akhir sekali, tidak menulis 2 jawapan dalam satu baris jawapan. Maksudnya macam tadi tu, garisan dan jalinan. Okey, mungkin ada jawapan yang betul tetapi ada yang terkandung salah. Maka salah semua. Jadi kehilangan markah. Itu yang kita tak nak sebenarnya kan cikgu? Ya. Dan saya pasti murid-murid juga dah faham dah mengenai bahagian A dan kuasai betul-betul apa yang cikgu dah kongsikan sebentar saja tadi. Okey, baik cikgu. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan masuk pula ke bahagian B dan nak tahu macam mana pula bahagian B ni kita nak menjawab sebenarnya selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita tengok dah bahagian A dan sekarang ini kita nak tengok bahagian B. Macam mana bentuk soalan bahagian B? Cikgu, silakan. Okey, terima kasih sekali lagi Akmal. Okey, jadi kali ini cikgu akan fokuskan kepada bahagian B pula. Okey, dalam bahagian B mengandungi 4 soalan yang mana kita ada soalan 1 dan 2 membawa kepada 10 markah. Betul. Kemudian soalan 3 dan 4 15 markah. Jumlah markah semua adalah 50 markah. Okey. Cadangan masanya adalah 90 minit. Walaupun 4 soalan diberikan 90 minit sebabnya soalannya adalah soalan panjang. Ingat tadi kita mencipta, menganalisis, kemudian murid kena membuat sintesis. Itu adalah dalam bahagian B. Okey. Jadi dalam bahagian B ni paling penting, soalannya adalah berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, yang mana murid memang kena fikir dan menjana idea. Okey, soalan yang perlu memahami, menganalisis dan mencipta. Sebab reka cipta kan, murid kena mencipta. Kemudian, dalam bahagian ini adalah soalan jawapan yang berkait. Okey, dengan situasi berdasarkan soalan yang diberikan. Dan dia juga berkait daripada awal. Maksudnya kalaulah soalan bahagian 1A tu dah salah, kemungkinan akan beri kesan kepada 1B ataupun yang 1C. Jadi soalan berkait, kena baca dan ingat soalan tersebut. Okey, cadangan skor sekurang-kurangnya untuk bahagian B ini adalah 30 markah ke atas. Supaya tadi 40 kan 30, so mungkin akan mendapat markah yang A- lah sekurang-kurangnya. Okey. Dalam bahagian B, murid-murid calon-calon kena memahami kata tugas soalan. Selalunya macam kenal pasti, dia membawa 1 markah. Kemudian dalam soalannya ada berkaitan terangkan. Terangkan adalah dia membawa selalunya 2 markah. Iaitu ada fakta dan alasan. Fakta ni merujuk kepada rajah atau situasi. Dalam bahagian B memang dia ada bagi soalan berkaitan rajah dan situasi. Jadi murid kena faham, tengok rajah tersebut situasi yang ada berdasarkan kehendak soalan. Kemudian kena ada alasan, iaitu tambahan berdasarkan fakta yang diberikan. Ini adalah untuk kita menguatkan jawapan tersebut. Nanti kita tengok contoh ya, Akmal. Alright. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni ada jenis macam aplikasi, iaitu menunjukkan rekaan sebuah skuter kanak-kanak beroda 3 yang akan dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Bila dia berikan ini, selalunya dalam bahagian B dia berikan rajah dan murid kena faham. Diberikan rajah. Kita tengok apa kehendak soalannya. Dalam bahagian B ni, cikgu akan tekankan soalan yang orang kata utama, yang dominan punya. Sedangkan sebab dalam ni selalunya dia membawa, kalau untuk soalan nombor 1 dia bawa 10 markah. Cikgu ambil kepada soalan yang dominan yang membawa kepada markah yang paling banyak dalam soalan tersebut. Kalau yang ni dia kata terangkan bahan pembinaan. Murid dah jawab. Ada juga yang kadang tinggalkan kosong. Elakkan, sayang. Sebab apa? Boleh kehilangan 6 markah. 6 markah tu. Kan? Bila jawab macam ni je, getah dapatlah 1/6. Dah kehilangan 5 markah. Jadi, cara betulnya, cara yang untuk menjawab bahagian terangkan, mula-mula fahamkan kata tugas yang cikgu cakap tadi. Terangkan. Kemudian tengok dia nak 6 markah. Kemudian ada 3 ruangan jawapan. Jadi kalau Akmal rasanya macam mana? Terangkan 6 markah. kita kena ada jawapan dan juga penerangan. Ya, dalam tu dia ada 3. Jadi mesti ada 2 di sini. Betul. Kan? Terangkan. Ingat terangkan kena ada 1 fakta dan 1 alasan untuk mengukuhkan lagi, menguatkan lagi jawapan yang diberikan. Ingat berdasarkan rajah 1A. Jadi kena tengok dalam rajah 1A ni ada apa? Kena tengok dalam rajah 1A tu ada P. P dia kata membawa kat ini. Cadangan murid kata jawapan, contoh jawapan adalah getah. Getah. Bila tadi getah 1 markah kan? Jadi apabila ada alasan, memberi cengkaman semasa memegang dan selesa. Ini barulah melayakkan murid mendapat 2 markah. Kemudian keluli tahan karat. Tengok fokus kepada Q pula. Q adalah dia punya batang untuk skuter ni.
Okey, mesti keluli tahan karat di mana dia boleh tahan lama serta lasak. Okey. Keluli tahan karat, jangan kata tak akan berkarat. Dia dah ada fakta dia tahan karat. Okey, jadi adalah di mana dia tahan karat. Okey, antara tips yang boleh cikgu kongsilah. Kemudian plastik. Tengok bahagian ni. Ini cadangannya adalah terangkan bahan yang sesuai adalah penggunaan plastik. Yang mana dia kalis air. Okey, kalau kat sini murid jangan jawab atau tau. Okey, sebab dia boleh menyebabkan kehilangan markah. Jadi mungkin salah satu jawapan yang boleh dipakai. Okey, elakkan pengulangan jawapan yang sama. Katakanlah kan. Dekat sini kata mungkin boleh guna plastik. Okey. Okey, P ni buat plastik. Lepas tu dekat R pun buat plastik. Jawapan yang sama, bahan yang sama, penerangan yang sama. Jadi R ni tidak akan dikira. Salah. Oh. Tak boleh ulang jawapan. Kata alamak, jawapan yang sama tak boleh. Elakkan pengulangan jawapan yang sama. Boleh menyebabkan kehilangan markah. Sayang markah tu dah hilang. Okey? Okey, seterusnya. Cikgu bagi contoh 2, soalan nombor 2 dalam bahagian B. Okey. Yang baru pada 10 markah. Tapi kali ni cikgu akan fokuskan soalan yang jawapan yang dominan lah. Baik. Okey? Yang ni dia memberikan alat pembuka buah durian. Buah durian kan susah kalau nak buka. Jadi ini antara orang nak mencipta pembuka buah durian. Okey. Mekanisme dia. Ini je jawapan murid. Sedang jadi, itu. 6 markah. 6 markah, 3 jawapan. Letak durian, tekan, simpan. Agak-agak boleh dapat markah tak, Akmal? Saya rasa tak kot, cikgu. Sebab dia tak ada fakta dan juga alasan, cikgu. Dia kena tu. Okey, fakta dan alasan. Lepas tu, dia tak ada huraian operasi. Dia nak huraikan operasi. Okey, kalau berkaitan dengan huraian operasi, ya murid-murid, kena ingat 3S. Sebelum, semasa dan selepas. Okey? Tengok 6 markah. Okey, ingat. Bila ada operasi, mesti ada 3S. Sebelum, semasa dan selepas. Okey. Tetapi tengok markah yang diperlukan. 6. Selalunya sebelum membawa 1 markah. Selepas 1 markah. Jadi selebihnya di mana? Selebihnya di semasa. Iaitu membawa pada 4 markah. Banyak, cikgu. Ya, banyak. Sebab dia semasa ni kita nak murid kena menerangkan apa yang berlaku ketika hendak membuka buah durian tersebut. Okey, kita cuba tengok contoh. Baik. Okey, sebelum angkat penekan. Yang ni. Okey. Angkat penekan. Okey, angkat penekan. Kemudian ini semasa. Okey, semasa kita tengok tadi ada 4. Jadi kena tengok 4 markah kat sini. Okey, letakkan buah durian, kemudian turunkan penekan. Okey. Dengan daya yang ada pada tangan, tekan penekan dengan kuat sehingga kulit buah durian terbuka. Tengok dia soalan berkaitan dengan operasi sistem. Jadi ada perkataan komponen sistem tersebut dalam semasa. Okey. Kemudian angkat semula, penekan. Okey. Cukup tak markah? Tak ada selepas tu, cikgu. Ya, betul, Akmal. Okey. Jadi kena ada selepas. Okey. Jadi dalam masa selepas ni, murid-murid kenalah nyatakan apa yang boleh dilakukan selepas proses ini dijalankan. Okey, cikgu. Maksudnya murid-murid ini memang kena tulis sebelum apa jawapan dia, semasa apa jawapan dia, selepas apa jawapan dia. Ataupun terus tulis boleh dia juga. punya huraian. Boleh juga ke, cikgu? Boleh juga, Kemal. Kalau lah katakan murid kata nak tulis sebelum dekat sini, semasa dengan selepas boleh. Tetapi tidak digalakkanlah sebab kemungkinan akan menyebabkan kehilangan markah. Takut jawapan yang ada dekat semasa dia tulis dekat selepas. Jadi kalau boleh elakkan. Okey, apabila buat huraian mekanisme operasi sistem ni, ya murid-murid, kenalah jelas, ringkas dan padat. Sebab nak huraian ringkas saja, tak payah buat karangan panjang. Cerita saja bagaimana prosesnya tu. Tetapi ingat, apabila berkaitan dengan operasi, pastikan komponen yang digunakan, komponen sistem yang ada, kena tulis sekali. Iaitu? Ini yang dia. tadi itulah yang tadi. Okey, ini dia. Kalau tips untuk penerangan operasi sistem operasi. Pertama sekali murid kena ingat, bila ada soalan nak penerangan sistem operasi, kena ada
3S. S. Sebelum, semasa dan Selepas. Apa-apa yang berkaitan dengan sistem. Okey. Sebelum apa sistem untuk beroperasi? Macam mana nak mulakan sistem untuk beroperasi? Okey, macam tadi kita kata menggunakan sistem mekanikal. Kalau elektrik mungkin boleh kata okey, kita buka switch. Okey. Hidupkan switch. Okey. Itu kalau berkaitan dengan komponen sistem elektrik ataupun elektronik. Okey. Semasa sistem beroperasi, nyatakan operasi yang dijalankan. Okey, macam cikgu cakap tadi, nyatakan komponen sistem yang digunakan. Macam tadi adalah kalau sistem mesti ada daya dan beban. Okey. Kalau ada sistem elektrik, elektronik, murid boleh rujuk kepada litar yang ada. Okey, litar yang ada bagaimana operasi. Okey. Kemudian kena nyatakan selepas sistem operasi. Macam tadi angkat. Kalau sistem elektrik, lepas kita hidupkan switch dah habis guna, buat apa Akmal? Kita tutup switch. Ya, bagus Akmal. Kita tutup switch. Jadi itu adalah selepas sistem operasi. Okey. Murid juga boleh jugalah menulis ulang proses pertama ke sehingga selesai. Kemudian tutup balik. Apa tu? Produk tersebut, switch ke komponen. Okey. Bila dapat soalan ni, tengok dahulu markah yang ada pada bahagian bawah. Kalau macam tadi 6, selalunya sebelum mesti satu markah, selepas mesti satu markah. Okey. Jadi yang selebihnya adalah dalam semasa. Kena terangkan proses tersebut. Okey. Macam tadi yang cikgu cakap, kalau lah dia nak 5 markah, pastikan dekat bahagian sebelum dia mesti satu markah dan selepas satu markah. Selebihnya adalah dekat semasa. Okey, jadi kat sinilah murid kena tahu cara susunan dia. Okey, untuk menjawab sistem operasi. Okey, ingat bila sistem operasi ingat 3S. Betul cikgu Ya, sebelum, betul, semasa dan selepas. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Yang mana tadi kita dah tengok dah bahagian B, contoh soalan 1 dan 2. Selepas ini kita nak tengok pula bahagian B lagi, tapi bagi soalan 3 dan 4. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecotan. Ingat sistem operasi, ingat 3S. Okey, sekarang ni kita nak sentuh pula masih lagi di bahagian B, tapi bagi soalan nombor 3 dan juga 4. Cikgu Dia, silakan. Okey, terima kasih Akmal. Lagi. Alright, okey, kita pergi kepada soalan yang contoh yang ketiga. Selalunya adalah soalan 3. Soalan 3 ni adalah soalan bentuk perbandingan. Baik. Okey, dan soalan ni juga sebenarnya sangat senang, mudah untuk murid dapat skor. Sebab kalau tengok pada dia punya tips jawapan, mudah untuk dapat markah. Tetapi itu yang menyebabkan, salah satunya sebab kesilapan menulis boleh menyebabkan kehilangan markah. Okey, jadi diberikan satu soalan ni menunjukkan 2 alat pengisar. Kemudian diberikan spesifikasi ni. Okey, jadi murid kena kenal ke spesifikasi. Okey, bila dah kenal spesifikasi, tengok kehendak soalan. Okey, soalan kata tentukan pengisar yang paling sesuai untuk aktiviti perkhemahan dengan membandingkan kedua-dua pengisar. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, ini contoh jawapan satu murid, ini contoh jawapan yang kedua. Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, salah. Kenapa? Ni nak terangkan kan? Saya rasa dia tak buat perbandingan, Ya, cikgu. betul Akmal. Okey, kerana dia tidak membuat perbandingan. Kalau macam ni adalah macam kita menyatakan sumber kuasa pengisar X adalah DC 12 volt. Itu dia menyatakan, tapi dia tak membuat perbandingan. Kemudian dia tidak memilih produk. Baik. Apabila dapat soalan yang macam ni, murid tengok dahulu kehendak soalan, kemudian tengok berapa markah yang dia nak untuk kita banding. Sebab yang ini juga memberi kesan. Okey, kalau dia nak 11, maksudnya murid kena membuat 5 perbandingan dan kena ada 1 pilihan. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, bila buat soalan perbandingan, mesti kedua-dua berdasarkan produk berdasarkan spesifikasi. Yang ni memang akan bagi spesifikasi, okey, yang diberikan. Okey, mesti dalam perbandingan kena ingat dia punya cara jawapan, iaitu banding membawa 1 markah dan tambahan kepada penerangan 1 markah.
Yang inilah boleh mendapatkan murid dapat. Maka contoh macam ni. Okey. Dekat sini contoh jawapan dia dah menerangkan. Okey. Pengisar X ada 12 volt berbanding. Ada perkataan berbanding. Okey, dengan pengisar Y yang membawa menggunakan tenaga AC 240 volt. Okey. Ini walaupun murid dah jawapan ni tetapi dapat 1 sebab apa? Dia dah banding. Dia tak ada penerangan. Macam ni murid jawab dapat 1 markah saja. Disebabkan kecuaian murid kalau tak jawab perbandingan, hilang 1 markah. Sayang. Jadi kena ingat, kalau perbandingan mesti ada banding dan penerangan untuk kita menguatkan fakta yang mana, benda mana, produk mana yang bagus untuk aktiviti perkemahan. Kena tengok. Kalau berkemah sebenarnya kena bawa apa? Lampu suluh, cikgu. Ni lampu suluh ataupun barang yang senang dibawakan. Kalau kat sini, kalau lah kata menggunakan kalau nak menggunakan kuasa elektrik, lah mana kita nak tu? Pokok mana yang ada elektrik, cikgu? Ya kan? Tidak ada, ya? Yeah. Okey. Contoh yang kedua, jawapan yang kedua. Pengisar berat pengisar X ialah 850 gram. Manakala? Murid menggunakan manakala pula. Okay. Berat pengisar Y ialah 2.0 kg. Boleh ya murid-murid? Sebab dalam perbandingan, perkataan yang boleh guna adalah berbanding ataupun manakala. Okey. Jangan tulis daripada. Daripada tu salah ataupun letak titik buat pernyataan yang lain. Itu salah. Okey, kena ada manakala. Kemudian ada penerangannya. Oleh itu, pengisar X lebih ringan. Okey. Cikgu, kalau adalah murid-murid kan, dia fikir di luar kotak, dia buat perbandingan yang tidak ada dalam ciri-ciri itu. Macam mana pula, cikgu? Adakah masih lagi boleh dikira markah atau tidak sebenarnya? Boleh juga. Sekiranya kalau spesifikasi macam tadi, kehendak soalan ni jawapan ni adalah 11. Tetapi macam saya cakap tadi, kalau ada 11, mesti ada 5 perbandingan. Betul. Dan kita akan ada 1 pilihan. Nanti kita akan tengok macam mana kaedah nak menjawab. Okey? Terbaik, cikgu. Okey, tetapi kat sini dia bagi 4 spesifikasi. Jadi kat mana kita nak cari? Okey, rujuk kepada rajah yang ada. Kita membanding bezakan. Minta maaf, membandingkan dengan produk berdasarkan rajah. Okey. Berdasarkan rajah. Okey, contoh jawapan yang lain macam ni juga berbanding. Okey, oleh itu mempunyai pengisar. Dah jawab dah berbanding ni. Okey. Disebabkan ada murid dia dah buat berbanding, tetapi dia tak buat pilihan. Maka kehilangan markah. Sayang. Okey. Jadi bila buat soalan, menjawab soalan berkaitan dengan perbandingan, kena kenal pasti mesti ada berbanding. Kemudian kena ada pilihan. Mengikut situasi soalan yang ada. Okey, kalau lah katakan lagi Akmal, murid nak jawab lebih daripada macam cikgu kata 5 banding. Okey. Dia nak jawab lebih, mungkin spesifikasi diberikan lebih. Boleh juga. Okey. Cara nak jawab kalau bagi cikgu lah kan, jawab dalam bentuk perenggan supaya kita tahulah. Okey, saya dah buat 5 perenggan, jadi saya dah buat 5 perbandingan. Kalau nak buat karangan pun boleh, tapi agak suka nanti murid nak pemeriksa baca untuk ni kan. Ya, murid nak cek balik kan, nak temak balik panjang pula dia punya penerangan yang ini. Okey. Kalau soalan berbanding, pastikan macam cikgu cakap tadi ada perkataan berbanding atau manakala. Jangan buat titik ke ataupun dan ke. Salah sebenarnya ayat menyata. Betul. Macam pengisar X 1 kelajuan daripada 2 kelajuan. Itu pun salah sebab daripada menunjukkan kepada kita daripada orang lah. Okey? Yep. Saya daripada Selangor, Akmal daripada mana? Daripada situ. Kan? Gitu. Ya, cikgu. Okey, kemudian kena ingat banding kena ada 1 markah dan penerangan. Okey, kemudian elakkan daripada buat jadual. Sebab takut nanti bila dah buat jadual tiada pula penerangan. Dah hilang markah. Jangan buat jadual elakkan. Kalau boleh elakkan. Sebab garisan jawapan pun mungkin panjang, boleh buat. Okey, kemudian ingat pesan cikgu, bila dah banding kena pilih. Kadang-kadang pilih tu ada yang tak memilih. Tetapi jika
dalam soalan 3 ni dia ada soalan yang bawah dia lagi. Okey. Tetapi jika murid salah pilih, dia akan beri kesan kepada soalan seterusnya. Yang itu yang kena elakkan. Kena tengok pada kehendak soalan. Okey, jika 9 markah, dia nak 4 banding dan 1 pilihan. Okey, kalau 11 markah, 5 banding 1 pilihan. Baik. Okey, soalan yang ini soalan yang keempat lah. Soalan mencipta. Selalunya soalan ni adalah murid kena mereka cipta produk berdasarkan situasi. Kalau macam ni, dia nak lakar dan labelkan komponen. Tengok pada. Bila dapat soalan ni, murid-murid, tengok pada situasi. Tengok apa yang berlaku, bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. Okey, untuk soalan ni, dalam 4, selalunya ada 3 soalan. Dan nominalnya adalah berkaitan dengan lakaran. Jadi lakaran dalam RC kena buat dalam 3 dimensi. Lakaran ni murid memang tak ada masalah sebab dalam kertas 2 dah pun buat lakaran dalam 3D. Okey? Okey, kemudian ingat setiap lakaran kena berlabel. Rujuk kepada label yang ada. Macam ni, dia kata nak komponen labelkan komponen. Jadi kena tengok mesti ada label bersistem di situ. Contoh macam ni, Swiss. Swiss tu kan satu komponen sistem kan? Okey, kemudian kat sini boleh letak motor. Motor menyebabkan berus berputar. Itu adalah label untuk komponen sistem. Okey. Kemudian kalau soalan minta lakar dan warnakan logo, okey, mungkin soalan yang tambahan dia lah. Jadi kenalah tengok pada ciri logo. Okey, kena ingat logo, slogan, jenama tak ada label. Lakaran produk mesti berlabel sekurang-kurangnya 2. Okey. Kena 2. Okey, kalau ingat logo, jenama dan slogan tak ada label. Kalau dia kata warnakan, okey, murid-murid memang kena bawa warna kena warnakan. Kalau tak ada warna, caliklah pensel ke, jadi dia nampak ada warna di situ. Okey. Kalau satu soalan dia kata minta penjanaan idea. Dalam soalan ini rasanya murid tak ada masalah sebab dalam kertas 2 dah pun buat penjanaan idea. Kalau penjanaan idea, mesti ada 2 lakaran perkembangan idea. Okey? Dan setiap lakaran produk ingat kena ada label sekurang-kurangnya 2. Okey, kita tengok contoh jawapannya. Tengok bila kata penjanaan idea ni nak 2 perkembangan. Okey, jadi murid kena lukis penjanaan dia. Dan ingat kena ada label. Idea pertama, idea kedua. Setiap lakaran tu ni. Kemudian kena letak label bermaklumat. Yang ini. Okey. Ini label saja. Label maklumat. Kita meletakkan maklumat tentang sesuatu komponen tu produk tersebut. Okey. Satu lagi. Tadi soalan penjanaan idea. Kemudian yang ni dia kata sintesis idea. Kalau ada soalan berkaitan dengan sintesis. Sintesis tu macam mana? Okey, mensintesis idea akhir dan label bermaklumat. Okey. Sintesis maksudnya kita gabungkan, gabungkan 2 produk yang berbeza menjadi satu produk yang dapat mengatasi masalah berdasarkan situasi yang diberikan. Okey. Jadi tadi cikgu dah tengokkan contoh-contoh untuk yang ini. Okey. Jadi ingat apabila ada sintesis, gabung 2 idea, ambil bahagian mana, kena nyatakan. Macam contoh bagi sini. Idea 1 mana, idea 1 mana, idea 2 mana. Okey? Kena nyata, labelkan. Ingat label maklumat adalah seperti ini. Kalau label biasa, seperti ini. Okey, murid-murid? Okey, kalau nak jawab soalan lakaran produk, penting dalam 3 dimensi. Sebab produk kita nak tengok kedudukan produk tersebut. Okey, kecuali logo tu mungkin dalam 2 dimensi. Okey, kemudian penjanaan idea, lakarkan 2 produk dalam menyelesaikan masalah. Okey, kalau ada soalan dia kata minta lakaran komponen sistem, pastikan ada label sistem macam tadi Swiss, motor. Okey, kena tulis. Okey, kalau sintesis, ingat gabungkan 2 idea. Sintesis ni murid dah buat dalam kerja khusus, mungkin menjadi panduan untuk murid menjawab. Okey. Kalau soalan kata minta lakaran pengubahsuaian. Okey. Murid kenalah mengubah rupa bentuk asal kepada rupa bentuk baru. Contohlah kan macam produk ni. Okey. Kalau dia kata ubah suai
produk tersebut. Okey, ubah suai mungkin boleh buat dia punya pemegang ni tambah lagi satu pemegang untuk mudahkan pegang. Ni kita panggil dia ubah suai. Alright. Okey, kalau penambahbaikan, rupa bentuk tak boleh usik. Kita hanya menambah bait Ya, semula. menambah baik. Contoh macam ikan, tambah untuk habuk. Itu dia untuk penambahbaikan. Baikan. Tengok pada soalan. Kalau soalan kata buat penambahbaikan berdasarkan produk dalam situasi tersebut. Jadi kita buat penambahbaikan. Okey, kalau ubah suai, kita mengubah bentuk asal. Okey, harap murid dapat ingat dan faham ya apa perbezaan di antara pengubah suaian dan kalau juga penambahbaikan. tersalah, kehilangan markah sayang, dah rugi. Walaupun dah lukis cantik, tetapi tidak mengikut kehendak soalan, tak ada markah. Iya, cikgu. Kan? Okey. Seterusnya cikgu, rumusan secara keseluruhan. Rumusan secara keseluruhan. Okey. Apabila mendapat kertas soalan 3763 surut 1, kena pastilah kehendak soalan, baca soalan dengan betul-betul dan kalau boleh elakkan daripada tinggalkan kosong. Sayang, awak pun cikgu kita dah belajar tadi kan? Dah tahu dah kaedah nak menjawab. Jadi, cuba jawab. Okey, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan macam bahagian A tadi. Kan? Kalau kata ruangan jawapan terminta 2, buat 2. Jangan lebih daripada 2 jawapan. Okey. Lakaran berlabel. Kalau produk mesti berlabel, 3 dimensi dan berwarna. Okey. Pensel warna boleh bawa murid-murid sekurang-kurangnya 3 lah. Yang warna yang kontra yang berbeza. Sebab kat situ boleh dapat memberi markah untuk kalau yang berwarna. Mengikut kehendak soalan macam logo tadi. Betul. Okey. Okey. Huraian operasi. Ingat 3S. 3S. Mana yang aku mat? 3S. Kan? Okey. Okey, rujuk pada markah yang diberikan. Kalau 9 berapa kalau contoh tadi 6. Okey, semasa bila? Berapa banyak nak terangkan dalam soalan berkaitan dengan operasi. Okey. Kalau perbandingan, kena ingat mesti ada perkataan berbanding atau manakala. Itulah dia. Ya, cikgu. Dan yang terakhir apa tu, cikgu? Ini dia. Yang ni mesti kita nak jawab, cikgu. Nak jawab macam mana ni? Baik, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu. Mungkin sebelum kita nak menutup kita punya sesi pada petang ini kan, mungkin cikgu ada kata-kata akhir kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek reka cipta ni, cikgu? Okey. Saya mengucapkan semoga dapat menjawab. Usaha baik-baik sebab anda yang terbaik. InsyaAllah boleh mendapat keputusan yang diimpikanlah, okey, untuk reka cipta. Jadi nasihat cikgu, cuba jawab, jangan tinggalkan kosong. Okey, ulang kaji dan ingat semula apa yang dah dipelajari bersama guru-guru anda. Ya, terima kasih Cikgu Dia. Sebab gambar macam tu kan? Okey, kepada anda semua terima kasih banyak kerana telah setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Dia, dan saya harapkan juga anda semua faham dan insya-Allah mendapat keputusan yang sukses. Amin. Kita akan jumpa lagi di mata pelajaran seterusnya, semuanya dalam Sukses SPM 2021 Percutan. Assalamualaikum. Bye-bye.